Okey, kita beralih ke pusingan yang kedua. Pusingan kedua ni kita jemput mana-mana murid yang nak tanya soalan. Ya, kita buka 3 dulu soalan, satu-satu. Untuk adik kita bagi 1 soalan kepada setiap ahli panel. Jadi tanpa melengahkan masa, kita jemput mana-mana murid untuk bertanyakan soalan. Yang pertama, boleh Ustaz huraikan adab-adab dengan Al-Quran? okey, tepukan kepada Imam Wadah berani tampil ke depan untuk bertanyakan satu soalan yang ringkas dan sangat baik. Yang mana Ain nak tahu, boleh Ustaz huraikan adab-adab dengan Al-Quran. Di antara ketiga-tiga ni, saya rasa Ustaz Maturidi rasa sesuai dia untuk menjawab soalan ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik Mawadah atas soalan tadi. Soalan yang begitu menarik, begitu menarik. Sekarang ini kita Kementerian Pendidikan Malaysia juga menekankan berkenaan dengan adab, iaitu untuk melahirkan karamah insaniyah, murid-murid yang beradab, yang mempunyai maruah, yang mempunyai nilai dan juga beretika. Okey, sebelum kita pergi jauh lagi berkenaan dengan adab-adab dengan Al-Quran ini, Ustaz ingin menarik perhatian guru-guru dan anak-anak sekalian berkenaan dengan apakah itu definisi, erti adab itu sendiri. Mengikut kamus Dewan edisi yang keempat, adab itu ialah merujuk kepada tingkah laku, serta tutur kata yang sopan, perbuatan yang baik, yang mengandungi budi bahasa, kesopanan, ada kesusilaan. Itulah adab. Dan adab ini merupakan alat pakaian orang-orang yang bertakwa. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, automatik dia adalah orang yang beradab. Jadi anak-anak sekalian, kita kena sungguh-sungguh belajar tentang adab. Kita kena sungguh-sungguh belajar tentang akhlak. Kenapa? Kerana Nabi ini diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Merujuk kepada persoalan tadi, apakah adab-adab terhadap Al-Quran? Alhamdulillah, pihak sekolah telah mengadakan satu program budaya Al-Quran setiap pada hari Khamis. Dan kita melihat anak-anak yang berada di Dewan Anjung MCN ini sebenarnya telah mengimplementasikan adab, telah menterjemahkan adab terhadap Al-Quran, iaitu antaranya ialah kita berada dalam majlis bacaan Al-Quran ini, kita kena hadirkan hati kita. Kita dalam keadaan tenang, kita dalam keadaan suci, bersih daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Maksudnya ada wuduk. Ini antara adab terhadap Al-Quran. Bukan serbrono macam tu saja. Keluar tandas pegang Al-Quran tak boleh, kecuali hanya darurat. Contohnya rumah terbakar, tak ada nak pergi ambil sembahyang ni, tak. Jadi kita cepat-cepat selamatkan Al-Quran, dibenarkan. Jadi antara adab dengan Al-Quran ialah kita membaca Al-Quran itu sendiri adalah adab. Orang yang tak baca Quran, orang yang tidak beradab. Jadi baca Al-Quran. Saya tertarik dengan seorang penceramah, dia kata gana. Dia kata kita semua ni akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala, akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Aku ilmu 40 tahun. Aku ilmu 40 tahun. Mu tak boleh nak baca kita aku. Nak jawab lagu mana anak-anak jaga cikgu? Aku
Aku umur 20 tahun. Aku umur 40 tahun. Aku umur 60 tahun. Quran aku pun tak berhenti nak baca. Tapi harta pun boleh cari. Rumah pun besar. Makan pun boleh cari. Tak? Tapi Quran ni pun tak boleh nak baca. Lagu mana nak jawab dengan Tuhan? Tak sudah kita. Sebab ada satu soal dia rasa soal dia baca. Tak? Ada soal dia baca satu. Dalam kubur dia tanya. Tak, ma rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka. Dia tanya gapo imammu. Kau nak jawab Quran? Quran pun tak nak baca sebab yang jawab tu ialah amalan kita. Lan itu apa? Ma rabbuka Allah Taala wa man nabiyyuka Nabi Muhammad. Soalnya baca dah. Tak, soalnya baca bukan soalnya SPM. Soalnya nak masuk kubur. Bukan akhir. Bila masuk dalam kubur, bergerak je. 3 langkah, mari lalu. Ma rabbuka. Sudah. Nak jawab gapo? Kalau dia tanya, ma imamuka? Apakah imam kamu? Apakah ikutan kamu? Tak malu kau Tuhan. Kita nak jawab Quran. Tapi Quran pun kita tak baca. Quran pun kita tak kerti baca. Jadi anak-anak, apa nilai yang kita kena buat? Kita kena belajar Quran. Anak-anak darjah 1, darjah 2, darjah 3 sampai darjah ni, carilah guru-guru Al-Quran, belajarlah Al-Quran. Ustaz selalu pesan kita kalau sakit apa ni kepala, Panadol lah, gapo, segala-gala kita makan. Jumpa doktor pakar lah, kita boleh pergi cari. Habis ribu-ribu, belah-belah ribu gapo nak sembuh penyakit ni. Oh, penyakit ni, penyakit jatuh ke, penyakit gapo, penyakit kecil manis, penyakit urat, penyakit gaul lah. Tapi tak boleh baca Quran, tak boleh cari doktor. Nak jawab gapo dalam kubur. Bila tanya soalan. Okey, seterusnya adat dengan Al-Quran. Yang paling utama ialah kita kena beriman dengan Al-Quran itu. Lagu mana beriman dengan Quran? Kita buat apa yang Quran suruh, tinggal apa yang Quran larang. Tu je. Bukannya suruh buat gapo pun. Quran suruh sembahyang. Tak ada ayat Quran dalam sembahyang. Aqimus solah. Maka dirikanlah sembahyang. Maka sembahyang belaka bila masuk waktu. Jadi sukanya kita cikgu-cikgu dah. Kalaulah anak-anak kita ada depan kita ni dah. Duduk mana-mana pun. Duduklah di Afrika ke, di Australia ke, duduk dalam gua ke, dalam hutan ke, gunung mana ke, bukit mana ke, dalam sungai ke. Duduk hatta duduk di boleh. Ingat Dr. Muzaffar. Dr. Muzaffar, orang Melayu. Kamu rasanya. Orang Melayu pertama naik ke boleh. Semaya atas tu. Semaya. Atas langit tu semaya, atas bumi semaya. Dia boleh. Kita duduk sekuduk tak semaya. Ustaz nak tanya, dia tak maya subuh tak dia angkat angin? Akak tak maya subuh, tak semaya subuh tak dia angkat angin? Rasa malu? Alhamdulillah jatuh. Tengok. Kalau boleh kita suka, kita nak bangga. Tak, semaya ni duduklah mana-mana. Anak-anak semaya lah. Dirikanlah sembahyang. Okey, seterusnya. Adat dengan Al-Quran ni juga antaranya selain daripada kita ada wuduk menghadap kiblat, duduk dalam keadaan khusyuk, baca dengan baik. Salah satunya ialah kita kena Al-Quran ini, kita kena belajar Al-Quran, dan kita Al-Quran ini kita kena tadabbur. Apa maksud tadabbur? Kita kena memperhatikan, kita kena ambil ibrah, kita kena ambil pengajaran daripada cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini merupakan mukjizat sepanjang zaman. Dia sesuai. Marilah zaman mana pun, zaman batu, zaman apa lagi, zaman metropolitan, zaman canggih, zaman roket,
Zaman kata kebel kau. Dak. Zaman manusia hidup. Lah ni nak buat kajian manusia ni kalau boleh. Tasir dah duduk di bumi ni. Kalau boleh nak duduk di planet lain-lain. Ada berapa butir planet? Nak tanya, berapa? Aku saya ada berapa planet? 7. Betul tak? Ganda ni banyak mazhab ni. Ada berapa planet? Ustaz tak ingat ni, minta maaf lah guru saya. 8 butir. Ada kajian manusia ni boleh ni nanti nak duduk di planet. La ilaha illallah. Sebab apa bumi ni serabut. Dia kata nak duduk di planet macam-macam. Manusia ni pelik-pelik. Manusia semakin hari semakin pelik. Jadi siapa masuk ada ustaz ni. Jadi akhir sekali, kalau orang suruh sejak bacalah Al-Quran kerana sunnah. Kita baca Quran ni dengan mengalunkan dengan suara kita, suara yang merdu dan sebagainya ni. Jadi akhir sekali ustaz nak sudahkan dengan satu ayat daripada surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya, sungguh-sungguh kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi sama-sama kita bulan Ramadan ni, kita sekarang ni berada pada malam yang ke-16 malam ni. Kita ada 10 malam lagi yang terakhir. Pakak-pakaklah kita, orang kata golak dah. Kalau segera kita supaya kita dapat memburu malam. Orang kata buru tadi Ustaz Pi kata, orang kata kejar Ramadan ni. Kejar Ramadan, buru Ramadan ni. Jadi jangan kita kejar, biar Ramadan Lailatul Qadar tu mari dengan kita, dengan sebab amalan kita. Akhir sekali, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni hamba-hamba Allah yang mencintai Al-Quran, melazimi membaca Al-Quran, dan juga yang paling penting ialah kita sama-sama beramal dengan Al-Quran, insya-Allah. Barakallahu fikum. Sekian, wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Cikgu Izani yang memberikan 2 soalan ni. Satunya mengenai tempoh penurunan Al-Quran, ada kaitannya dengan Ustaz Ding yang tadi kan, kata dengan sejarah penurunan tadi. Yang kedua mengenai apa hukum bawa Al-Quran yang di-download dari telefon, dan telefon itu dibawa masuk ke dalam tanda binatang hukum. Rasanya sesuai dengan Ustaz Dik. Untuk menjawab persoalan yang ditanya oleh Cikgu Izani tadi, dipersilakan Fadil Ustaz Wan Syarifuddin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada Cikgu Izani. Soalan yang pertama, pengumpulan Al-Quran yang mana kita tahu, okey, boleh dengar kan tak ni? Okey, baik. Turunnya Al-Quran daripada langit yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur dan mengikut situasi, mengikut peristiwa dan sebagainya. Setengah ulama mengatakan bahawa hanya 2 kali sahaja pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, 2 kali sahaja. Dah. Kali yang pertama pada 17 Ramadan di Gua Hira. Kali yang pertama ayat surah Al-Alaq, dah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kali yang terakhir ketika tu Nabi dah Nabi dah ada keuzuran dah sedikit. Ayat tu setengah ulama khilaf lah. Dah, setengah ulama mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum,
wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bila saja Nabi SAW baca ayat ini, lalu para sahabat pun menangis. Semua cerit belaka dah. Mula-mula sekali Abu Bakar menangis. Lepas tu yang lain pun turut menangis, kerana dia boleh tahu bahawa dah tugas Nabi sudah selesai. Dan apabila tugas Nabi selesai, mungkin bila-bila masa sahaja Nabi yang disayangi akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Jadi bila ayat Al-Quran ini turun secara beransur-ansur, maka bila Nabi baca, sahabat-sahabat tulis. Salah satu sahabatnya nama Sayyidina Muawiyah dah. Dia panggil Katibul Wahyu, penulis wahyu. Salah satunya dah. Bila dia tulis di kulit kambing, di batu-batu dan sebagainya, dan para sahabat pun hafal ayat-ayat Al-Quran tadi. Bila Nabi wafat, dan pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dah banyak berlaku peperangan di antara orang Islam dengan orang kafir, dan kebanyakannya penghafal hafiz, jamak dia hufaz, penghafal Al-Quran ni gugur syahid. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun memerintahkan kepada sahabat dia supaya kumpul Al-Quran. Dah kumpul Al-Quran. Dan lepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, baik Al-Quran ketika itu tidak ada baris. Contoh kita tengok Alhamdulillahirrabbilalamin, tak ada baris. Tak boleh nak baca dah kalau kita dah orang awal dah. Jadi pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, maka ditulis semula Al-Quran, dinamakan Resan Uthmani yang kita ada sekarang ni, yang kita baca sekarang ni. Dah, alhamdulillah. Mungkin ini adalah ijtihad para sahabat. Walaupun zaman Nabi tak buat, maka ini dah mendatangkan manfaat kepada kita semua. Bayangkan kalau tak ada Resan Uthmani, kalau tak ada hukum tajwid zaman Nabi itu tak ada. Dah, jadi ulama yang buat hukum tajwid, hukum mad, sifat huruf, makhraj huruf. Dah, kalau ulama buat, nascaya kita orang bukan orang Arab ni tak pandai nak baca Al-Quran. Alhamdulillah. Itulah sebuah rekah yang Ustaz boleh bagi tahu, insya-Allah Cikgu Izan ni dah. Yang kedua, dah, kita ni ada telefon dah, selalu buka Al-Quran dah. Buka Quran. Apabila dah firman Allah Ta'ala, wa iza quri'al Quran fastami'u wa ansitu. Baik, kalau kita dengar ayat Al-Quran dah, wa iza quri'al Quran, apabila dibaca Al-Quran dah, fastami'u, maka hendaklah kamu dengar. Wa ansitu, kalau, dan kamu kena diam. Dengar dan diam. Bukan baca Quran kita okey je, dosa. Dah, tapi lagu mana pula kalau orang pasal radio, pasal apa, telefon, dengar-dengar tak bunyi baca Al-Quran. Lagu mana? Kita wajib dengar, wajib dia juga ke? Khilaf ulama. Setengah ulama yang mengatakan wajib dengar dan wajib diam, dan setengah ulama mengatakan harus. Dah, sekiranya kita nak bercakap, tapi biarlah perkataan kita tu bukan buat kosong lah. Perkataan yang penting-penting dah. Kalau nak kecek dah. Okey, baik. Lepas tu bila kita selalu dengar dalam handphone dah, kita pun masuk dalam tanda. Adakah boleh kita masuk dalam tanda? Sedangkan ayat Al-Quran ni, kalau kita ayat Al-Quran, satu ayat Al-Quran kalau ada, kita masuk dalam tanda, dengar terbuka, ulama mengatakan haram. Jadi lagu mana? Kalau kita pun dalam poket kita, dimaafkan. Itu sepotong ayat Al-Quran dah. Kalau Quran pula lagu mana? Kita kena letak
dah kita kena letak kat luar, masuk gitu dah. Tapi kalau tak ada agar, kalau kita letak kat luar takut kena hujan ke dan sebagainya, boleh juga kita masuk dalam tanda dengan syarat kita tak boleh dedah dengan Al-Quran. Kita kena letak dalam beg kita. Kita niat kita bukan bawa Al-Quran, kita bawa masuk benda lain. Tak, kita pun ambil pen kau apa dalam beg. Aku bawa pen ni, jangan niat bawa Al-Quran masuk dalam tanda. Tak. Lagu mana pula dengan handphone? Handphone ni bukan Al-Quran, dia boleh tutup, boleh buka. Ada belaka-belaka dah. Tapi kalau kita buka handphone, tak sedar dah. Bila-bila duk bengok nak baca Quran, tak boleh. Buka Quran, baca tu tak boleh. Buka tengok pun tak boleh. Kalau niat nak main-main, hukumnya apa? Murtad. Waliyazabillah. Hukum dia murtad. Buat main-main. Supaya juga kita ambil Quran, lepas bawa kita niat nak main-main, hukumnya murtad. Tak. Tapi kalau kita tak tahu, tak sengaja, hukumnya berdosa. Tak. Tak. Contoh kita lepas Quran dah. Lepas tu sebab kita nampak kucing lepas pekor kucing dengan Quran, rebuk kena kucing. Tak. Hukumnya berdosa. Tapi kalau kita niat nak menghina Quran, Quran juga pada orang pekor kucing dah. Piung pekor kucing dah. Rebuk kena kucing. Maka hukumnya murtad. Waliyazabillah. Okey, sekadar itulah Cikgu Izani dah. Okey, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz Wan Syarifuddin. Satu penjelasan yang sangat padu, jelas dan mudah difahami. Betul? Jadi rasanya boleh memuaskan hati Cikgu Izani. Lalu nak soalan lain, menjemput Ustaz Dindi lah mengadap dia. Ustaz, saya pernah mendengar konotasi karamah insaniah oleh YB Menteri baru-baru ini. Boleh Ustaz bantu saya memahami konsep ini dengan mengaitkannya dengan Al-Quran? Ada bukan? Oh, hebat soalan dia. Dia tanya pasal Menteri Oyak baru ni. Oh, Pak Izzah mana tu? YB Menteri Oyak pasal karamah insaniah. Orang lain kelopong lah. Dia boleh tahu pasal karamah insaniah. Untuk itu kita persilakan Ustaz Dr. Mokhtar Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bertanya. Nama kau baik? Nama kau apa? Tak benar, tak apalah. Okey lah. Soalan yang tanya tu tengah hari dah. Puasa pula. Dapat duduk dah jadi ustaz pun. Lepas tu soalan tu sepatutnya dia tanya menteri. Dah, dia tanya ustaz pun. Tak nak jawab dah nikah hari ni. Baik. Secara ringkas lah ustaz jawab dah. Secara ringkas, dengar baik-baik. Karamah insaniah bermaksud kemuliaan manusia. Siapa yang mengangkat darajat manusia? Allah Subhanahu Wa Taala yang mengangkat darajat manusia. Dan yang memperkenalkan karamah insaniah iaitu Dr. Siddiq Fadil. Dr. Siddiq Fadil ni ayah kepada Fadlina Siddiq. Fadlina Siddiq tahu? Mau awak semua lah sebagai menteri pendidikan kita. Dia mengangkat idea ayah dia. Idea ni soal pensyarah di UKM. Idea banyak memperjuangkan karamah insaniah. Karamah insaniah diadaptasi ataupun diambil daripada ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-30 kalau tak silap Ustaz. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan anak-anak Adam. Jadi apa bukti Allah memuliakan anak-anak Adam ini? Apa bukti yang Allah telah mengangkat kita sebagai manusia, sebagai insan yang terpilih? Di dalam surah At-Tin Allah sebut apa? Fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian.
Tengok. Cuba awak tengok diri awak sendiri. Ada tangan? Ada kaki? Dan kita ni awak kena tahu, Allah mengangkat derajat kita, Allah letak kita atas sekali, tinggi sekali. Kerana kita ini ahsan takwim, sebaik-baik kejadian, lebih baik daripada malaikat, lebih baik daripada jin, lebih baik daripada matahari. Semua makhluk kejadian Tuhan, kita ahsan takwim, yang paling baik sekali. Namun jika kita tidak mengikuti perintah Allah, kita tidak sembahyang, kita tidak puasa, kita buat nyanyi dengan Al-Quran. Supaya Ustaz dia sebut tadi, ambil Al-Quran lepas, Tuhan akan tarik kita. Kita duduk atas sekali, kemudian Allah sebut summa radadnahu asfala safilin. Allah akan tarik kita letak bawah, lebih hina daripada binatang. Tahu binatang? Awak tahu binatang kapur? Hak bunyi ni, hak hidung macam tu. Kita ini lebih hina daripada dia jika kita tidak melaksanakan apa yang Allah suruh. Jadi untuk mencapai karamah insaniah ini, kita perlu mengelak daripada perangai-perangai buruk. Jadi untuk yang terakhir dengan molek, untuk yang terakhir ini, untuk menjayakan misi karamah insaniah. Kalau tidak ada karamah insaniah, tidak akan tercapainya kerajaan madani. Nak menjadi sebuah kerajaan madani, mesti kena penduduknya memiliki sifat karamah insaniah, iaitu berilmu, berakhlak. Guru Ustaz sebut sama kat dia, anak yang baik lagi cerdik. Akhlak ni dah penting. Bukan sekadar anak baik, anak yang cerdik dan anak yang tahu menjaga tanggungjawab dia sebagai seorang pelajar, tanggungjawab dia kepada jiran dia, tanggungjawab dia kepada ibu bapa dia, tanggungjawab dia kepada kawan-kawan dia, tanggungjawab dia kepada pelajaran dia. Barulah lahirnya karamah insaniah. Untuk yang terakhir, dengar baik-baik, Ustaz nak baca sebuah sajak yang sering dibaca oleh Datuk Dr. Sidi Fadil. Tajuknya, puisi ini karangan Rendra, seorang penyair daripada Indonesia. Tajuknya, perangai buruk yang jauh dari sifat rahmah dan ramah, yang ditolak oleh agama dan bangsa. Awak dengar ke tak? Dengar boleh deh. Ni tajuk dia ni. Nak menjadi karamah insaniah, kena jauh ke perangai ni. Dia kata perangai buruk yang jauh dari sifat rahmah dan ramah, yang ditolak oleh agama dan bangsa. Beriman di mulut, hati perlu. Kita kata dia kita beriman, tapi hati 24 orang semacam. Beriman di lidah, hati menyalah. Di lidah kata kita beriman, hati bila Tuhan uji, mulut kita 24 ke Tuhan. Lidah bercabang, langkah menyilang. Tamah harta, mabuk dunia. Loba pangkat, lupa akhirat. Kemaruk puji, lupa diri. Kita nak orang puji, kita sombong, sehingga kita lupa kita adalah hamba Allah. Ke tengah memfitnah, ke tepi mendeki, ke laut menghasut, ke darat mengumpat. Tak ada kerja lain ni. Kerja kita hari-hari, kisahnya ke sini, cara nak kata kau semata. Jadi elak kalau perangai ini. Ke hulu menipu, ke hilir menyindir, ke atas mengampu, ke bawah melapah, ke gunung menyumbang, ke lurah menyumpah, berkawan dengan setan,
berguru pada nafsu, beraja pada selera, bersahabat pada maksiat, dalam musyawarah berbantah-bantah, dalam berunding tuli berunding, dalam helak cacat mencacat, sesama keluarga laga melaga, sesama kawan makan memakan, sesama sahabat sebab menyebab, sesama bangsa paksa memaksa. Jadi kita jauhkanlah daripada perangai buruk tersebut untuk kita menjadi manusia yang digelar sebagai karamat insaniyah. Saya rasa itu saja daripada Ustaz. Apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada diri Ustaz sendiri. Okey, Ustaz telah diminta oleh adik-adik panel semua untuk merumus. Jadi kesimpulannya, rumusan daripada yang kita dengar daripada awal tadi, yang rumusan cerita pasal apa? Pasal adab-adab membaca Al-Quran. Jadi untuk kesimpulannya, marilah di dalam bulan yang penuh barakah ini kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Walaupun kita tak pandang, tak apa, kita ulang ayat-ayat ataupun surah-surah yang kita tahu, kerana di setiap bacaan kita itu akan mendapat pahala, dan di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat kali ganda. Untuk itu, yang terakhir sekali, Ustaz harap sama-samalah kita membaca Al-Quran sebanyak yang mungkin. Kalau kita malah paling kurang pun guru Ustaz kata kita baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Bacalah sebanyaknya 1000 kali sehari, insya-Allah kita akan mendapat barakah dan mendapat syurga Allah nanti, insya-Allah. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.